Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Julai bersama saya Ardi Herman Maruzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Jangan normalisasikan hina Islam. Juga kes penipuan pakej haji 5 di Reman. Lima individu yang dipercayai terbabit dengan insiden 380 bakal jemaah haji terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 7 Julai lalu direman selama 3 hari mulai hari ini. Perintah reman itu dibenarkan Magistrate Muhammad Zulhilmi Ibrahim selepas permohonan dikemukakan Polis Diraja Malaysia PDRM di Mahkamah Magistrate Johor Bahru hari ini. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat ketika dihubungi berkata 5 individu itu direman 3 hari bagi membantu siasatan kes penipuan pakej haji yang menggemparkan negara sebelum Aidiladha lalu. Jelasnya setakat ini Polis Johor sudah menerima 4 laporan membabitkan bakal jemaah haji yang terpedaya dengan tawaran visa Furada sebuah agensi pelancongan. Menurut Datuk Kamarul, siasatan secara terperinci akan dilaksanakan sebelum sebarang maklumat boleh dikongsi. Pada 9 Julai lalu, polis dilapor menahan 5 individu termasuk pemilik sebuah agensi pelancongan yang dipercayai terbabit kes 380 individu ditawarkan pakej haji dan terkandas di KLIA. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Asyari Abu Samah dilaporkan berkata 2 lelaki dan 3 wanita berusia 30 hingga 60 tahun itu ditahan dalam serbuan di Ibu Negara kira-kira jam 9 malam. Mereka yang ditahan terdiri pemilik agensi pelancongan berkenaan serta isterinya, seorang ejen serta 2 pekerja di agensi terbabit yang terletak di Danau Kota. Pada 10 Julai lalu, 5 individu terbabit juga sudah direman selama 3 hari di Selangor. Sebelum ini, media melaporkan sebanyak 57 laporan polis diterima di seluruh negara berkaitan insiden 380 bakal jemaah haji terkandas di KLIA. Kesemua laporan itu membabitkan penipuan pakej haji oleh 2 agensi pelancongan dengan kerugian keseluruhan mencucah 2.37 juta ringgit. Kerajaan memandang serius perbuatan menghina Islam yang boleh menjejaskan ketenteraman di negara ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, perkara itu tidak boleh dinormalisasikan dan pihaknya akan ambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan perbuatan itu. Kita tak nak benda ni jadi normalisasi dalam masyarakat. Awak nak buat lawak, nak diraja lawak, jadilah, tak ada masalah. Tapi bab agama jangan domain. Saya ingin memberi penegasan, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sekali-kali tidak pernah kompromi dengan apa kejadian yang menghina kesucian agama. Jika ianya berlaku di wilayah persekutuan, mudahlah. Kalau berlaku Jawi mudah, Ustaz boleh. Datuk Ajib ni memang satu kumpulan dengan kami, satu senang di bawah saya. Kita terus menghubungi, mengambil langkah tegas. Beliau berkata demikian pada kempen pencegahan jenayah syariah kebangsaan 2022 di Ibu Negara. Mengulas mengenai isu wanita menghina Islam di sebuah kelab komedi baru-baru ini, beliau berkata perbuatan itu tidak boleh dibiarkan berleluasa. Kandungan lawak yang dipersembahkan juga menyentuh perkara sensitif dan menggugat keharmonian kaum yang berbilang bangsa. Jelasnya lagi, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga akan mengambil tindakan sekiranya perbuatan menghina agama tular di media sosial. Dalam pada itu, wanita yang didakwa menghina Islam semasa membuat persembahan di sebuah kelab komedi minggu lalu dan kekasihnya melunaskan ikat jamin masing-masing berjumlah RM20,000. Siti Nur Amir Abdullah dan V. Alexander Navin membayar wang jaminan itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur serta Petaling Jaya Selangor hari ini. Mengesahkan perkara itu, Peguam R. Sivaraj berkata wang ikat jamin itu hasil kutipan sumbangan orang ramai menerusi akaun Bank Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Hak Asasi Manusia Lawyers for Liberty LFL. Beliau berkata sebarang sumbangan tambahan akan dipulangkan semula kepada penderma.
Bagaimanapun menurut beliau tidak dapat dipastikan bila pasangan kekasih itu akan dibebaskan berikutan terdapat beberapa prosedur yang ditetapkan oleh pihak penjara sebelum membawa mereka keluar. Buat masa ini Nur Amira dan Alexander Navin masing-masing berada di penjara satelit Beranang serta Kuala Kubu Baru, Selangor. Pada 13 Julai lalu Nur Amira mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini atas pertuduhan menyebabkan rasa tidak harmoni dalam kalangan sesama Islam. Manakala Navin mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memuat naik kandungan menghina di media sosial. Lelaki yang tular disyaki menghina Islam di Puchong baru-baru ini ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azwan Wan Yusof berkata suspek berusia 39 tahun direman sehingga Khamis di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi. Menurut SCP Wan Kamarul Azran, perintah reman dikeluarkan pagi tadi oleh Magistrate Mahkamah Kuala Lumpur. Lelaki berusia 39 tahun itu ditahan polis semalam kerana disyaki menghina Islam menerusi media sosial di sebuah rumah di Puchong kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Siasatan berhubung kes dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, tular video berdurasi 36 saat memaparkan seorang lelaki menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala serta agama Islam dan turut mencabar sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan NGO untuk bersemuka dengannya. Dalam pada itu, di Kelantan, polis menahan seorang lagi lelaki yang didakwa mempersenda dan menghina Islam serta Nabi Muhammad. Satu antara video di media sosial. Suspek yang juga penganggur berusia 35 tahun itu ditahan polis dalam serbuan di Kampung Bagan Cekok, Pulai Condong Macang pada jam 11.30 pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun dalam satu kenyataannya pada hari ini berkata pihaknya menerima laporan pada jam 9.15 pagi tadi berhubung seorang individu yang menghina agama Islam melalui satu klip video yang dimuat naik di akaun Facebook Saidinar Dina Bos Dina yang jelas menghina agama Islam dan Nabi Muhammad. Hasil soal siasat, suspek mengaku memuat naik video tersebut. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 298 dan 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1995. Permohonan reman terhadap suspek akan dibuat esok. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru hari ini atas dua pertuduhan membunuh isteri dan bayinya di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru 4 Julai lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Muhammad Amir Nazri Muhammad Adam, 24 tahun. Berdasarkan pertuduhan pertama dan kedua, Muhammad Amir Nazri yang bekerja sebagai pencuci kapal telah melakukan bunuh hingga menyebabkan kematian terhadap Hajar Nur Syahirin Rosman 26 tahun dan Hans Muhammad Takif Muhammad Amir Nazri 2 bulan. Kejadian itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru pada jam 11.30 pagi dan 11.40 pagi 4 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati sekiranya didapati bersalah. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Qayyum Ramlan, Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Muhammad Zulhilmi kemudian memerintahkan tertuduh dibawa ke Hospital Permai bagi penilaian kesihatan mentalnya hari ini. 18 Ogos ditetapkan sebagai tarikh untuk serahan laporan bedah siasat dan psikiatri. 4 Julai lalu, seorang wanita dan bayinya mati akibat dikelar suaminya di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Suspek kemudian berjaya ditahan di Permas Jaya, Johor Bahru beberapa jam selepas melarikan diri dalam keadaan bogel dengan menunggang motosikal. Baik, selepas ini Kedah naikkan had umur berkahwin. Masih bersama berita Al-Hijrah. Pelan subsidi bersasar akan dibentang di Dewan Rakyat dalam tempoh terdekat.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan ketika ini sedang merangka mekanisme subsidi bersasar untuk memastikan tidak ada mana-mana rakyat yang layak menikmati subsidi tercicir. Saya setuju dengan Yang Berhormat. InsyaAllah kita akan bentangkan di sini apakah cara yang kita akan gunakan dari segi subsidi bersasar. Memang kajian kerugian besar akibat subsidi yang tersasar dan tidak bersasar ini. Kerana semua pihak menikmati subsidi yang kita sepatutnya khususkan untuk golongan yang berhak untuk mendapat, iaitu golongan miskin. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang diajukan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa kerajaan menarik balik subsidi beberapa barangan keperluan asas. Sebaliknya, jumlah keseluruhan subsidi telah ditingkatkan kepada RM77 bilion bagi tahun ini berbanding peruntukan bagi tahun 2020 iaitu sebanyak RM31 bilion. Subsidi tersebut, saya boleh baca detail sikit. Minyak masak RM4 bilion, gandum 40 juta, gas LPG 2.6 bilion, diesel 7.5 bilion, RON 95 27 bilion, tarif elektrik dijangka bagi RM5 bilion. Selain subsidi, kerajaan juga telah melaksanakan proses intervensi bagi memastikan kadar inflasi negara terendah di rantau Asia Tenggara. Sementara itu, ketegangan berlaku di Dewan Rakyat hari ini selama lebih setengah jam. Ia berikutan Ahli Parlimen Pembangkang menyuarakan rasa tidak puas hati susulan usul berhubung tuntutan pihak yang mendakwa waris Sultan Sulu ke atas Sabah ditolak sebanyak 3 kali oleh Yang di-Pertua Tan Sri Azhar Azizan Harun. Semua MP-MP daripada Sabah dan juga MP-MP lain ini untuk berdiri. Mohon supaya usul ini. Kekecohan berlaku apabila Isna Raisah Munirah Majlis Elias Fakharudi dari Parti Warisan Kota Belud membangkitkan Peraturan Mesyuarat 18 Fasal 1 selepas sesi pertanyaan jawab lisan tamat dan menyatakan kekecewaannya terhadap usul yang ditolak buat kali ketiga. Isna Raisah berkata usul itu melibatkan kedaulatan negara dan bukan soal remeh yang boleh diketepikan. Kenyataan Isna Raisah mendapat sokongan beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan PH termasuk Datuk Seri Salahuddin Ayub PH Pulai, Ramkalpal Singh PH Bukit Gelugor dan R. Sivarasa PH Sungai Buloh. Kekecohan terus berlaku sehingga Timbalan Yang di-Pertua Datuk Muhammad Rashid Hasnun mengambil alih tugas mempengerusikan mesyuarat. Isna Raisah diarah untuk duduk namun beliau enggan dan terus mendesak supaya usul diterima. Situasi itu menyebabkan Muhammad Rashid mengarahkannya keluar Dewan dan digantung daripada menghadiri mesyuarat selama 2 hari. Bagaimanapun, Muhammad Rashid memaklumkan rayuan bertulis boleh dikemukakan di bawah Peraturan Mesyuarat 43 selepas usul itu ditolak dan tidak lama kemudian Muhammad Rashid menarik balik keputusan menggantung Isna Raisah dengan syarat beliau mengikut peraturan yang ditetapkan. Susulan isu pengambilan pekerja asing dari Indonesia, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Imigresen Malaysia akan mengadakan perbincangan segera dengan pihak Indonesia. Jelasnya kerajaan perlukan sedikit masa bagi meneliti isu yang dibangkitkan antara kedua-dua pihak. Suka untuk saya ingatkan bahawa kita mewakili kerajaan akan sentiasa memastikan pengurusan pekerja asing di Malaysia sentiasa berlandaskan kepada kedaulatan undang-undang negara dan pada masa yang sama menjamin bahawa semua pekerja asing yang berada di Malaysia dilindungi secara saksama mengikuti undang-undang yang ada dalam negara kita.
Datuk Seri Hamzah berkata demikian dalam sidang media sejurus menghadiri mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan hari ini. Baru-baru ini Duta Besar Indonesia ke Malaysia Hermono berkata Indonesia telah menghentikan sebarang permohonan baharu untuk mendapatkan pekerja asing dari negara itu ke Malaysia untuk semua sektor buat masa ini. Difahamkan antara faktor keputusan itu dibuat adalah penggunaan sistem pembantu rumah dalam talian SMO yang sepatutnya tidak terpakai kepada pembantu rumah Indonesia berikutan memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani pada April lepas. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah meluluskan pindaan rang undang-undang RUU Enactment Keluarga Islam berkaitan had umur perkahwinan dan undang-undang poligami hari ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata pindaan berkenaan menetapkan had umur perkahwinan bagi perempuan Islam dinaikkan daripada 16 tahun kepada 18 tahun. Jelasnya individu berusia bawah 18 tahun yang berhasrat berkahwin bagaimanapun perlu mengemukakan permohonan kepada mahkamah bagi tujuan itu. Nak nafi tak boleh. Maka dipersetujukan. Keluarga-keluarga setuju nak kahwin. Maka mohonlah kepada mahkamah. Mahkamah akan pertimbang atas faktor-faktor yang seperti itulah. RUU terbabit diluluskan Speaker Dun Kedah Datuk Johari Bulat pada sidang Dun Kedah hari ini. Muhammad Sanusi menjelaskan pindaan RUU Enactment Keluarga Islam itu turut melibatkan hukuman penjara dan denda bagi kes poligami tanpa kebenaran di Kedah. Beliau berkata sebelum ini hukuman penjara 6 bulan dan denda RM1,000 ditetapkan bagi kes poligami tanpa kebenaran sebelum dipindah kepada penjara setahun dan denda RM3,000. Muhammad Sanusi menegaskan poligami juga perlu dilakukan dengan kebenaran mahkamah bagi mengelakkan perkara tidak diingini di masa akan datang. Jadi kita nak pastikan pihak-pihak yang ingin berpoligami mengambil tanggungjawab sepenuhnya. Memohon kepada mahkamah itu dia mula dengan proses yang tanggungjawab yang berat. InsyaAllah tanggungjawab yang lepas pada itu akan dapat dipikul dengan sebaik-baiknya. Selepas ini, rakyat Afghanistan tagih air bersih. Walaupun tidak diiktiraf dunia serta berdepan krisis ekonomi dan kemanusiaan, rakyat Afghanistan masih bertahan. Mereka juga berdepan pelbagai isu yang memerlukan bantuan dunia termasuk isu bekalan air bersih untuk kelangsungan hidup. Butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah, Said Azwan Said Ali dari Kabul, Afghanistan. Semalam genap seminggu saya kembali ke Afghanistan selepas pertama kali menjejak kaki di sini September tahun lalu. Situasi nampak lebih stabil selepas 11 bulan Emiriyah Islam Afghanistan dibentuk, ekoran pengunduran tentera Amerika Syarikat. Walaupun masih tidak diiktiraf mana-mana negara, kerajaan dan rakyat Afghanistan masih lagi bertahan. Program Makanan Sedunia WFP menyatakan 1 daripada 3 rakyat Afghanistan berdepan kelaparan dan lebih separuh populasinya bergantung kepada bantuan asing untuk hidup. 70% daripada lebih 38 juta rakyatnya pula dilaporkan berdepan isu bekalan air selamat diminum. Dan perkara itu terus mendapat perhatian NGO Malaysia seperti Yayasan Amal Malaysia yang kini giat membina telaga tiup di Afghanistan sejak November tahun lalu. Ini antara satu tiup yang telah siap yang kita bina di Afghanistan dan ini di pinggir bandar Kabul. Apa yang tuan-tuan saya nak maklumkan, setakat ini telah 51 buah tip well yang kita buat dan kami tim yang hadir pada korban masa sekarang ni, korban raya korban ni adalah 17 sekarang. Jadi insya-Allah bukti yang telah ternyata ini memberikan satu amanah kami untuk laksanakan. Terima kasih rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi di negara ini sebenarnya semakin meruncing dengan kenaikan harga barangan, kejatuhan nilai mata wang dan juga isu-isu backlog yang masih belum diselesaikan. Dunia juga seharusnya menyedari bahawasanya sekatan ekonomi ke atas Afghanistan dan konflik Rusia-Ukraine yang menjejaskan bekalan makanan dunia, khususnya gandum dan minyak yang banyak digunakan di Afghanistan, memburukkan lagi keadaan semasa.
Okey, di belakang saya ini adalah Telaga Cube yang dibina oleh Yasama. 51 buah semuanya dalam perancangan yang ini yang telah siap di Bagrami di Kabul, kira-kira 30 minit di timur kota Kabul. Dan isu bekalan air adalah antara isu yang memerlukan perhatian, dan mereka di sini tidak ada bekalan air bersih. Kebanyakan mereka bergantung kepada sumber-sumber asli, termasuk lopak-lopak dan kolam-kolam air yang dikongsi bersama dengan binatang ternakan. Dan mereka memerlukan bantuan dan sokongan daripada kita semua rakyat Malaysia. Khususnya bukan hanya soal sekatan ekonomi, bukan hanya soal makanan, bukan hanya soal akses pendidikan, tapi Afghanistan sebenarnya mempunyai isu yang lebih rumit daripada itu. Saya Azwan Syahli melaporkan untuk Berita Alijah daripada Bagrami, Kabul, Afghanistan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun maut selepas ditembak oleh adik lelakinya berusia 5 tahun di rumah mereka di Arkansas, Amerika Syarikat. Polis percaya kematian itu tidak disengajakan. Polis H. Jefferson bergegas ke tempat kejadian di Shannon Valley Road, Pine Bluff selepas menerima laporan tembakan membabitkan seorang kanak-kanak. Mereka menemui seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang ditembak dan tidak memberikan tindak balas di rumah itu. Kanak-kanak lelaki itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Saluran berita tempatan melaporkan ibu mangsa dan 4 adik-beradiknya berada di rumah pada masa kejadian. Ibu mangsa mungkin sedang tidur ketika kejadian dan mendengar bunyi tembakan sebelum menemui kanak-kanak berusia 8 tahun terbaring di atas lantai. Di New York, lelaki berusia 20 hingga 40-an beratur panjang bagi mendapatkan suntikan vaksin cacar monyet bagi mengekang penularan wabak tersebut. Pusat vaksinasi yang terletak di sebuah sekolah tinggi di Bushwick, Brooklyn kelihatan sama seperti tempat vaksinasi COVID-19 sebelum ini. Jumaat lalu, 9,200 slot dibuka untuk orang ramai mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Semua tempat habis ditempah dalam masa 7 minit. 3 hari sebelum itu, laman web vaksinasi cacar monyet dikunjungi trafik tinggi sehingga menyebabkan laman web itu tergendala. New York menunjukkan tren peningkatan penularan wabak cacar monyet sejak beberapa minggu lalu dengan 461 kes direkodkan pada Jumaat lalu. Penularan di bandar ini bermula sejak Mei lalu. Penduduk menghabiskan beberapa jam menunggu di depan komputer untuk menempah slot vaksin. Ketika ini, vaksin Jynneos yang digunakan untuk mengekang penularan cacar monyet diberikan kepada golongan lelaki yang melakukan hubungan seks sejenis, memandangkan mereka paling banyak dijangkiti. Perancis bersiap sedia menghadapi kemuncak gelombang haba yang melanda negara itu dengan suhu yang teruk dijangka dari rantau Mediterranean sehingga ke Brittany di barat laut negara itu. 15 jabatan di seluruh negara diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga tahap tertinggi untuk suhu melampau termasuk Gironde di barat daya di mana kebakaran hutan boleh mendatangkan malapetaka. Di hutan Landes di wilayah barat daya Akitan, suhu akan melebihi 42 darjah Celsius. Menurut pakar, Brittany yang paling teruk terjejas boleh mencatatkan suhu setinggi 40 darjah Celsius. Peningkatan cuaca ekstrim adalah akibat langsung daripada pemanasan global kerana pelepasan gas rumah hijau. Gelombang haba yang kuat menyebabkan banyak kebakaran hutan di Perancis dan tempat lain. Beberapa petani terpaksa bekerja pada waktu malam untuk meminimumkan risiko percikan api daripada peralatan penuaian mereka yang mencetuskan kebakaran yang memusnahkan tanaman mereka. Kebakaran di Gironde memusnahkan 13,000 hektar didorong oleh angin kencang dan memaksa 16,200 pelancong dipindahkan. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.